Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi murid-murid. Bertemu kembali kita pada hari ini dalam kelas PDPR Sains untuk tahun 4. Apa khabar anak-anak tahun 4 UUM dan 4 UKM? Cikgu berharap anak-anak semua berada dalam keadaan sihat ya. Untuk hari ini, untuk PDPR pada hari ini, cikgu akan membuat ulang kaji tentang tajuk bumi ya. Pada hari ini cikgu mahu murid-murid menjawab soalan latihan di dalam buku Smart 1001 bank soalan di muka surat 75, 76 dan 77. Baik murid-murid, cikgu akan bincangkan ataupun terangkan bagaimana cara untuk menjawab soalan latihan ini ya. Okey, muka surat 75. Okey, murid-murid masih ingat lagi tentang graviti bumi? Ya, graviti bumi adalah daya yang menarik objek ke arah pusat bumi ya. Okey, semua objek akan jatuh ke bawah. Semua objek akan menjadi pegun dan berada pada kedudukannya dengan adanya tarikan graviti ini ya. Okey, baik murid-murid, kita jawab soalan yang pertama. Isikan tempat kosong dengan pilihan jawapan di bawah. Okey, perhatikan gambar rajah di sebelah ni ya. Ini adalah gambar rajah di mana seorang murid menjatuhkan sebiji bola ya. Okey, berdasarkan aktiviti di sebelah, bola akan bergerak ke bola ni akan bergerak ke bawah. Bergerak ke bawah. Bola ni akan bergerak ke bawah apabila dilepaskan. Ini kerana kesan daripada graviti bumi. Graviti bumi. Iaitu daya yang menarik. Daya yang menarik objek ke arah bumi. Selain itu, daya tarikan graviti bumi juga menyebabkan semua objek pegun. Objek pegun. Pegun ni maksudnya tidak bergerak ya. Pegun pada kedudukannya. Sebab jika tiada tarikan graviti ni, objek akan terapung. Dengan adanya tarikan graviti ni, semua objek menjadi pegun ataupun tetap pada kedudukannya. Okey, daya tarikan graviti bumi juga menarik lapisan atmosfera dan udara bagi membolehkan kita bernafas. Okey, itu tentang graviti bumi. Okey, soalan yang kedua pula. Putaran dan peredaran bumi. Sebagaimana yang murid-murid telah ketahui sebelum ni, ada dua jenis pergerakan bumi. Satu, bumi berputar pada paksinya dari barat ke timur melawan arah jam, mengambil masa 24 jam ya. Lagi satu, bumi beredar mengelilingi matahari mengambil masa 365 1/4 hari ataupun 1 tahun pada orbitnya ya. Okey, yang pertama. Sama juga putarannya dari barat ke timur. Okey, yang pertama. Okey, berdasarkan pemerhatian anda pada rajah di bawah, tandakan right pada jawapan yang betul. Okey, yang pertama. Bumi berputar pada paksinya dari barat ke timur. Betul ke salah? Ya, betul. Ya, bumi berputar dari barat ke timur ya. Betul, tandakan right. Okey, yang kedua. Bumi beredar mengelilingi matahari mengikut orbitnya. Ini tadi cikgu sebut tadi. Beredar mengelilingi matahari mengikut orbitnya. Betul ke salah? Ya, betul ya. Okey, yang ketiga. Bumi mengambil masa 12 jam untuk berputar pada paksinya. Betul tak? Tadi cikgu sebut 12 jam? Tak betul. Yang betul,
selama 24 jam ataupun 1 hari. Jadi jawapannya salah. Mudah-mudahan boleh pangkah ya. Okey, seterusnya. Bumi mengambil masa 365 1/4 hari untuk beredar mengelilingi matahari. Ya, betul. Ataupun sama selama 1 tahun. Membuat satu peredaran lengkap mengelilingi matahari. Okey, yang terakhir. Bumi beredar mengelilingi matahari mengikut orbitnya pada masa yang sama berputar pada paksinya. Betul ke salah? Ya, betul. Dia berjalan secara serentak ya. Dia berputar pada paksinya dan pada masa yang sama beredar mengelilingi matahari. Okey, itu adalah pergerakan bumi ya. Okey, seterusnya. Okey, lengkapkan rajah di bawah faktor yang mempengaruhi kekuatan daya tarikan graviti. Okey, cikgu bincangkan di sini daya yang mempengaruhi daya tarikan graviti adalah yang pertama, ya, saiz objek. Saiz objek. Saiz objek. Semakin besar saiz objek itu, semakin kuatlah dia punya daya tarikan graviti. Okey, yang kedua yang mempengaruhi daya tarikan graviti adalah berat objek. Berat objek. Okey. Berat objek. Dan yang ketiga yang mempengaruhi daya tarikan graviti adalah jarak objek dari bumi. Jarak objek dari bumi. Okey, itu adalah tiga faktor yang mempengaruhi daya tarikan graviti ya. Okey, seterusnya. Okey, disebabkan oleh bumi berputar pada paksinya, maka terdapat 3 kesan terhadap bumi ya. Berdasarkan rajah yang diberikan, lengkapkan pernyataan berikut dengan kesan putaran bumi. Disebabkan oleh bumi berputar pada paksinya, maka berlakulah 3 fenomena ini. Yang pertama adalah pertama ni apa murid-murid? Kesan daripada bumi berputar pada paksinya. Ya, cikgu dah ajar minggu-minggu yang lepas kan. Minggu-minggu yang sebelum ni cikgu dah pernah terangkan kepada murid-murid tentang kesan putaran bumi. Yang pertama adalah kejadian siang dan malam. Disebabkan oleh bumi berputar pada paksinya, maka berlakulah kejadian siang dan malam. Bumi yang menghadap ke matahari akan berlakunya waktu siang, yang membelakangi matahari akan berlakunya waktu malam ya. Okey, yang kedua, kesan daripada putaran bumi pada paksinya, kedudukan matahari kelihatan seperti berubah-ubah ya. Yang kedua adalah kedudukan matahari kelihatan seperti berubah-ubah ya. Disebabkan oleh bumi berputar pada paksinya, kita melihat kedudukan matahari seperti berubah-ubah. Okey, yang ketiga adalah kesan daripada bumi berputar pada paksinya, berlakunya ya perubahan panjang dan arah bayang ya. Berlakunya perubahan panjang
dan arah bayang-bayang. Okey, ini adalah 3 kesan daripada bumi berputar pada paksinya. Yang pertama, kejadian siang dan malam. Yang kedua, kedudukan matahari kelihatan seperti berubah-ubah. Dan yang ketiga, berlakunya perubahan panjang dan arah bayang-bayang. Okey. Dan yang seterusnya, lakarkan simulasi putaran bumi pada paksinya dan peredaran bumi mengelilingi matahari pada ruang di bawah. Murid-murid dikehendaki melakar. Jadi kena lukislah ya. Kena lukis simulasi peredaran bumi dan juga putaran bumi pada paksinya. Berlaku sekali ya. Okey, di sini cikgu dah berikan contoh gambar rajah. Ini adalah bumi. Ini adalah bumi berputar pada paksinya. Bumi. Dia ni adalah bumi berputar pada paksinya. Okey. Pada masa yang sama, bumi ni beredar mengelilingi matahari ya. Okey, jadi murid-murid kena lukis. Kena lukis gambar rajah ini ya. Okey, seterusnya. Okey, kesan daripada peredaran bumi dan putaran bumi yang kita tahu. Kesan lain selain daripada kejadian siang dan malam, matahari kelihatan seperti berubah-ubah dan juga perubahan panjang dan arah bayang-bayang. Apa kesan lain yang berlaku disebabkan oleh peredaran bumi dan putaran bumi ini? Okey, yang pertama, cikgu terangkan kepada murid-murid. Yang pertama, berlakunya kejadian empat musim. Tetapi ini tidak berlaku di negara kita. Ia berlaku di luar negara seperti musim luruh, musim sejuk ya. Yang itu berlaku di luar negara, 4 musim ni ya. Okey, seterusnya adalah perubahan pasang surut laut. Yang kita biasa dengar kejadian air pasang besar yang menyebabkan banjir tu. Ni disebabkan juga oleh putaran dan peredaran bumi ya. Okey, seterusnya kesan yang lain adalah kejadian siang dan malam yang tidak sama panjang. Okey, ini juga sama, tidak berlaku di negara kita tetapi berlaku di luar negara. Biasanya pada musim sejuk pada musim salji, dia kejadian siang dia lebih pendek berbanding malam ya. Okey, dan yang keempat adalah kejadian pembiasan angin lazim. Ini adalah kesan lain daripada peredaran dan putaran bumi ya. Okey, baik murid-murid, untuk hari ini setakat ini dulu latihan dan tugasan yang murid-murid perlu buat. Cikgu harap semua murid dapat menjawab soalan latihan ini. Setelah selesai menjawab soalan ini, murid-murid boleh terus hantar kepada cikgu untuk cikgu semak ya. Okey, baik murid-murid, setakat ini dahulu PDPR kita pada hari ini. Cikgu berhenti setakat ini. Okey, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.